Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Yasir bin Muhammad Anis, nama matrik 20BE020. Saya adalah merupakan murid ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Multimedia. Dan hari ini saya akan mengulaskan ataupun menerangkan berkenaan tentang KEBAT. KEBAT ataupun disingkatkan daripada kemahiran berfikir aras tinggi yang memberi maksud iaitu definisi, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Jadi, untuk KEBAT ini, dia terdapat beberapa kemahiran berfikir. Jadi, yang pertama ialah kemahiran berfikir kritis, merupakan kebolehan untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Kemahiran yang kedua, kemahiran berfikir kreatif pula adalah kemampuan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan menggunakan daya imajinasi secara asli serta berfikir tidak mengikut kelaziman. Dan kemahiran yang ketiga iaitu kemahiran menakul, iaitu membolehkan individu membuat pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Manakala kemahiran yang terakhir iaitu strategi berfikir yang merupakan cara berfikir yang berstruktur dan berfokus dengan menggunakan alat berfikir dan teknik penyoalan yang berkesan. Dan yang seterusnya kita pergi pada tahap pemikiran. Jadi tahap pemikiran yang telah ditulis dalam KEBAT terdapat 6 tahap pemikiran. Yang pertama iaitu atas sekali ialah mencipta, iaitu menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. Dan yang kedua ataupun kita panggil menilai, iaitu membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengamalan, kemahiran dan nilai serta membuat justifikasi. Dan yang ketiga ialah menganalisis, mencerangkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan. Dan yang keempat ialah mengaplikasi, menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara. Dan tahap yang kelima ialah memahami, mengingat semula maklumat dan boleh menjelaskan idea. Dan yang terakhir ataupun kita panggil yang mula-mula dalam tahap pemikiran iaitu mengingat. Mengingat adalah semua maklumat, fakta ataupun konsep. Okey, kita pergi pada poin yang seterusnya iaitu dalam konteks peningkatan keupayaan murid melalui pelaksanaan KEBAT. Jadi, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah menggariskan profil murid yang perlu ada untuk murid berupaya bersaing pada peringkat global seperti iaitu yang pertama ialah berdaya tahan, yang kedua adalah pemikir dan yang ketiga adalah mahir berkomunikasi dan yang keempat kerja sepasukan, yang kelima bersifat ingin tahu, yang keenam berprinsip, yang ketujuh adalah bermaklumat dan yang ke-8 prihatin, manakala yang terakhir ialah patriotik. Dan seterusnya kita pergi pada persekitaran pembelajaran yang menyokong KEBAT. Jadi dalam persekitaran pembelajaran KEBAT, pengajaran dan pembelajaran PDP akan berubah daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan murid. Dan pembelajaran berpusatkan murid dapat merangsang murid berfikir melalui aktiviti seperti penerokaan, penyelidikan dan pembelajaran berasaskan projek yang mana guru memainkan peranan sebagai pemudah cara. Persekitaran pembelajaran kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT melibatkan 3 unsur utama iaitu guru, murid dan manakala yang terakhir adalah bilik darjah. Jadi kita pergi yang pertama iaitu ciri-ciri murid KEBAT. Ciri-ciri murid KEBAT ini adalah seorang yang suka bertanya dan boleh memberi cadangan penyelesaian berdasarkan pengetahuan yang sedia ada. Penggunaan bahan rangsangan seperti soalan-soalan aras tinggi dapat menggalakkan murid berfikir dengan lebih mendalam, membuat kesimpulan dan refleksi, seterusnya mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi sebenar. Jadi, poin yang kita dapat keluarkan ini adalah yang pertama ialah sentiasa menyoal dan boleh memberi cadangan penyelesaian berdasarkan pengetahuan sedia ada. Jadi, itu adalah merupakan ciri-ciri murid KEBAT. Dan kita pergi yang seterusnya, yang kedua ialah ciri-ciri guru yang menggalakkan KEBAT dalam bilik darjah. Jadi, guru sebagai pemudah cara yang melaksanakan pelbagai aktiviti berpusatkan murid, menyediakan aktiviti yang dapat mencabar minda murid
dan menggunakan penyoalan aras tinggi secara berperingkat bagi mendorong murid memberi pandangan serta membuat penyelidikan dan penerokaan secara terancang dan berstruktur. Jadi ini dapat dikeluarkan melalui 3 poin, iaitu guru berperanan sebagai pemudah cara, dan kedua, guru melibatkan murid secara aktif semasa pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, dan yang ketiga, menggalakkan murid memberi pandangan dan membuat keputusan. Dan yang terakhir, kita pergi kepada bilik darjah, iaitu bilik darjah yang berunsurkan kebat. Bilik darjah merujuk di mana berlakunya pengajaran dan pembelajaran PDP, iaitu suasana bilik darjah mestilah ceria dengan paparan hasil murid di dalam bilik darjah dan aktif dalam pembelajaran. Susun atur bilik darjah berpusatkan murid di mana murid duduk dalam kumpulan yang membolehkan murid mudah berinteraksi dan berkolaborasi. Guru menggunakan bahan sokongan yang dapat meningkatkan pemikiran murid. Jadi kita boleh keluarkan 3 poin, iaitu yang pertama ialah susun atur bilik darjah yang berpusatkan murid. Dan kedua ialah aktiviti yang memerlukan murid membuat inquiry, penyelidikan, pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran kolaboratif. Dan yang terakhir yang kita dapat keluarkan daripada bilik darjah kebat ialah bahan sokongan bagi merangsang aktiviti berfikir. Jadi terima kasih, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.